kami akan membentangkan poster yang telah kami siapkan bersama-sama. Pertama sekali, nama saya Azlina binti Ali. Muslim Marcus Rosli. Saya Siti Nasranina. Saya Ashna Yomreshan. Dan saya Siti Ramla. Saya dari Suara Binti Dajuni. Saya Tarasa Natasha. Saya Nasrina Ibrahisa. Saya Siti Nafauziana. Saya Penata Mobile. Yang pertama, kami memilih dan hentikan rasuah gagalkan integriti sebab pernah gak kamu terpikir macam mana satu perbuatan kecil sebenarnya memberi impak yang besar kepada negara. Dari sini terbukti sudah kepentingan slogan hentikan rasuah gagalkan integriti ini bermula dengan tindakan kita sendiri. Apa yang kita buat, keputusan apa yang kita buat sebenarnya membolehkan negara kita lebih bersih dan bebas daripada rasuah. Itu dalam pembincangan ini kami akan membincangkan mengapa integriti menjadi benteng utama dalam menghalangi rasuah di dalam sebuah negara. Seterusnya saya akan menyambung. Ini adalah poster kami, Mas Menangkap Menangkap. Ini adalah poster orang yang berseragam. Yang menggunakan image stickers ini sebagai simbol dalam poster kami adalah sifat orang-orang yang menerima rasuah ini basically dipanggil sebagai tikus-tikus negara, right? Okay. So, kami punya slogan ialah hentikan rasuah dan tekan integriti. Okay, biasanya tikus ini dikenali sebagai perosak dari dalam. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab kalau apa-apa benda rosak dalam rumah, contohlah dalam dinding macam itu, perosak tu kita tidak tahu apa sebab dia. Dan supaya kita cari penyebab dia. Okay, lepas tu biasanya yang di bawah ni adalah suara-suara rakyat yang sudah sedar dengan orang-orang yang berseragam macamnya, berpangkat tinggi, yang berjabatan tinggi, sudah tipu orang dengan yang nanti orang ambil dari rakyat macam itu. Okay, saya akan mempertahankan konsep integriti. So, integriti ialah asas kepada kejujuran, ketulusan dan juga tanggung jawab. So, orang berintegriti ni dia akan bercakap benar, ikhlas dan juga bertindak dengan amanah. Dan kata-kata dan perbuatan itu mesti konsisten dan tidak menyalahgunakan kuasa serta menjaga kepercayaan. Jadi tanpa integriti, kepercayaan hilang dan sistem akan runtuh. And the next one, dengan integriti kita bina negara yang bersih dan adil. Seterusnya, faktor-faktor integriti. Faktor pertama yaitu sikap personal. Sikap personal menunjuk kepada dari individu membawa diri, termasuk kejujuran, disiplin dan rasa tanggung jawab. Dan faktor kedua motivasi. Motivasi ialah dorongan kedalaman atau luaran yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Individu yang bermotivasi tinggi untuk melakukan kebaikan akan menolak perbuatan tidak beretika seperti rasuah. Dan yang ketiga, nilai dan akhlak. Nilai dan akhlak merujuk kepada pegangan moral dan etika yang menuntut tingkah laku individu. Nilai seperti amanah, adil, ikhlas dan bertanggung jawab menjadi asas kepada integriti, manakala akhlak yang baik membantu seseorang membedakan antara betul dan salah. Dan yang terakhir, pemikiran logik. Pemikiran logik ialah keupayaan berpikir secara rasional dan kritis sebelum membuat keputusan. Nah, ini adalah konsep rasuah dan anti rasuah, ataupun secara ringkasnya rasuah adalah perbuatan memberi atau menerima suapan seperti uang, hadiah atau layanan untuk mendapatkan keberlihan secara tidak sah yang melibatkan penyalahgunaan kuasa. Contohnya, seorang pemandu kereta memberi uang kepada pemerkosa supaya tidak dikenakan saman walaupun dia telah melakukan kesalahan jalan raya, yaitu melanggar lampu isyarat. Seterusnya, konsep anti rasuah. Anti rasuah pula ialah usaha untuk mencegah dan menolak rasuah dengan menempatkan nilai integriti, amanah dan ketulusan dalam setiap tindakan. Sebagai contoh, seorang pegawai menolak pemberian daripada pelanggan walaupun ditawarkan secara sukarela dan terus melaporkan sebarang salah laku kepada pihak yang berkuasa. Menerangkan tentang jenis-jenis rasuah. Jenis rasuah ini terbagi kepada dua jenis, yaitu rasuah besar dan rasuah kecil. Pertama sekali rasuah besar. Dia ini biasanya berlaku dalam peringkat tertinggi dalam organisasi atau kerajaan. Contoh yang paling diberikan dalam kehidupan harian tentang rasuah besar ialah mendapatkan jawatan
Contohnya memberi jabatan kepada kenalan atau ahli keluarga yang tidak berkelayakan, tapi karena ada hubungan itu dia bagi jabatan bersama dia punya kenalan atau ahli keluarga. Manakala dalam rasa syirka sering berlaku dalam kehidupan seharian, contohnya dengan memberi uang atau hadiah untuk mendapatkan perkhidmatan dengan lebih cepat ataupun menghilangkan tindakan undang-undang. Paling senang kita paham, contohnya di jalan raya, ada individu yang melanggar peraturan, tapi dia memberikan rasuah kepada pegawai atau pembuat kasar supaya dia tidak diberikan tindakan. Terusnya masuk kepada faktor yang mempengaruhi rasuah. Oke, yang pertama adalah sindrom kecewa. Sindrom kecewa ini sering berlaku karena orang merasa tidak dihargai dan sebelumnya mereka kecewa karena tidak dapat dinaikkan pangkat. Jadi perasaan kecewa itu mendorong mereka untuk membuat rasuah. Seterusnya adalah sifat tamak dan cita-cita tinggi. Sifat tamak ini muncul karena mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih mewah. Yang ketiga adalah kelemahan sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan ini disebabkan oleh kekuasaan undang-undang yang tidak tegas. Keempat adalah faktor survival dan tekanan hidup. Ini disebabkan oleh sekarang kos hidup kita semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah tekanan rakan sebaya dan budaya organisasi. Jika rakan kita menjadikan dia kebiasaan, maka kita juga akan terdorong untuk melakukan perkara yang sama juga. Oke, seterusnya kepada rakan saya. Baiklah, seterusnya kesan rasuah terhadap negara dan pemerintahan. Yang pertama, berlakunya ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh rakyat yang kurang kepercayaan terhadap negara. Yang kedua, ancaman keselamatan yang berlaku disebabkan oleh pihak atasan yang membuat keputusan penting berdasarkan uang yang mereka terima. Yang ketiga ialah sistem birokrasi yang merusak disebabkan oleh berlaku pemerintahan yang tidak cekap dan tidak adil. Yang keempat, kehancuran empayar dan kerajaan disebabkan pemerintah kita yang kurang amanah terhadap sistem-sistem dalam negara. Seterusnya, kesan rasuah terhadap ekonomi ialah ketirisan dana awam yang berlaku disebabkan oleh penyalahgunaan uang rakyat. Yang kedua ialah kerugian hasil kerajaan disebabkan oleh penyelewengan. Yang ketiga ialah kos hidup meningkat disebabkan oleh terdapat beberapa pihak yang dengan harga-harga barang sesuka hati mereka disebabkan faktor rasuah juga. Dan keempat adalah ketidakadilan dalam kontrak dalam pasaran. Ketidakadilan dalam kontrak dan pasaran disebabkan oleh kontrak-kontrak pekerjaan yang diberikan kepada orang yang hanya menyalurkan uang kepada mereka. Itu saja. Terhadap masyarakat dan individu, yang pertama adalah berlakunya ketidakadilan sosial. So apabila seseorang dia menggunakan uang dan hubungan untuk menjadikan sesuatu itu, dia tidak, contohnya macam orang yang berjalan tangan. Terus yang kedua bukan kepada golongan rentan. Contohnya orang yang kurang kemampuan ini, orang memerlukan dana tapi itu disediakan. Terus yang ketiga, kesan psikologi dan integriti individu. Yang ini pula orang yang melakukan rasuah dia akan dengan sebatan, sebatan dan hukuman. So itu akan cukup mempengaruhi marwah dan masa depan adalah. Dan yang 12, kehilangan nyawa dan keselamatan awam. So contoh kalau satu kontraktor itu dia dapat proyek, tapi itu dia macam salah gunakan, dan proyek itu akan digunakan dengan kualiti yang rendah, jadi jalan cepat rosak dan bangunan pun akan tidak kemudian dia akan melibatkan kendaraan rosak dan sekolah yang berbeda. Membantu rasuah sebagai usaha perlu dilakukan secara bersepadu. Antaranya ialah peranan agensi seperti SPRN yang bertanggung jawab menyiasat dan mengambil tindakan yang tegas tanpa kompromi.
tindakan seterusnya kepimpinan melalui teladan. Amat penting supaya nilai integriti dapat dicontohi oleh masyarakat. Dan ketiga, tindakan undang-undang yang tegas dan konsisten penting untuk diberi amaran. Amaran yang jelas bahawa rasuah tidak boleh diterima dalam apa jua keadaan. Dan keempat, pengukuhan mekanisme pengawasan perlu diperkukuh bagi memastikan keterusan dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Kelima, pendidikan dan kesedaran tentang bahaya rasuah pula harus diterapkan secara berterusan agar masyarakat berani menolak budaya rasuah. Dan terakhir sekali, sokongan sosial ekonomi turut memainkan peran penting. Ya, tekanan hidup dan kesempitan ekonomi sering menjadi puncak individu terlibat dalam rasuah. Oleh itu, peluang pekerjaan yang adil dan setimpal seperti serta bantuan sosial yang berkesan dapat mengurangi kecenderungan terhadap amalan rasuah. Sebagai penutup, rasuah bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi tanggungjawab kita bersama. Dengan menjunjung kejujuran dan integriti, kita mampu membina sebuah negara yang bersih, adil dan makmur. Sekian, terima kasih. Ya, soalan. Ada soalan lagi? Ya. Satu, mau kasih off dulu ya. Sudah bisa. Oh, boleh dapat. Oke. 1, 2, 3. Thank you.